Kemudian yusallu ala kulli 'abdin qa'imin. Tengok Ustaz, depa duk buat apa di surau Marwadah ni? Depa duk buat apa? Dia orang duk buat apa? Allah perintah suruh malaikat turun dan tengok apa yang kita buat seandainya malam itu malam Lailatul Qadar. Yazkurullah, Allah kata mereka sedang buat kebaikan, segala kebaikan mereka sedang buat kebaikan. Yazkurullah, mereka duk sebut nama aku, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, macam-macam kita duk sebut nama Allah seandainya malam itu malam Lailatul Qadar. Fa iza kana yauma 'aidin, yakni yaumal fitrah. Allah tanya kali yang kedua kepada malaikat semua ni. Yang pertama Allah tanya tadi apa dia? Ni, pergi turun di taman ni, TV 7 ni, pergi tengok dia orang buat apa di dalam surau Mawaddah ni. Itu satu soalan Allah tanya malaikat ni. Yang kedua Allah tanya malaikat pula, dah mereka ni sedang berzikir, sedang tahajud, sedang taubat, sedang tasbih. Allah tanya kali yang kedua kepada malaikat, Nabi kata, fa iza kana yauman aidihim, yakni yaumal fitr. Apabila selesai hari raya Aidil Fitri nanti, Allah tanya malaikat, apa balasan yang aku nak bagi kat depa? Sedangkan Allah lebih mengetahui apa balasan dia, tapi Allah tanya malaikat ni, wahai malaikat, hari raya, apabila hari raya nanti, satu hari raya nanti, aku nak bagi apa kat Cik Sofian? Agak-agaknya macam tu kan? Aku nak bagi apa? Apakah balasan yang aku nak bagi? Tuh, begitu keadaan. Himbahi bihim malaikah. Allah bangga di hadapan malaikatnya. Itu sebab itulah Allah soal dua kali kepada malaikat ni, kerana Allah bangga dengan kita, bangga dengan orang yang buat amal kebaikan. Kalaulah dijatuhkan malam tu malam Lailatul Qadar. Apabila dua soalan ni Allah tanya kepada malaikat ni, faqala ya malaikati, maka Allah tanya kali yang kedua kepada malaikat ni, ma jaza'u khairin, apakah balasan yang sempurna yang aku nak bagi kepada mereka apabila selesai hari raya nanti? Qalu, kata malaikat ni hadis yang saya baca ni, Rabbana, wahai Tuhan kami, kata malaikat ni, jaza'uhu ayyuwaffa ajruhu, balaslah dengan sempurna mengikut kekayaan kamu. Bagilah kepada Encik Sofian tu, balaslah kepada mengikut kekayaan Tuhan. Malaikat jawab macam tu. Kaya Tuhan ni kaya macam mana? Dia terkaya. Kesempurnaan Tuhan dia cukup sempurna. Ketinggian darjat yang tinggi Tuhan kita. Malaikat kata, wahai Tuhanku, Rabbana jaza'uhu ayyuwaffa ajruhu, mengikut kekayaan kamu, kehebatan kamu, kamu balaslah kepada hamba. Begitu. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala tanya lagi malaikat. Apabila malaikat jawab macam tu, qala ya malaikati abdi wa imami yadau faridati alaihim, hamba dan laki-laki dan perempuan yang buat ibadat pada malam tadi, yang aku perintahkan kepada mereka, mereka sujud kepada aku, mereka taat kepada aku. Summa kharaju aju ya'ujuna ila du'a. Yang pertama, Allah berjanji di depan malaikat ni, wahai malaikatku, mereka apa yang mereka minta pada malam tadi, aku tidak akan tolak permintaan mereka, aku akan terima permintaan mereka. Kemudian Allah bagi yang kedua lagi apa dia? Wa izzati wa jalalati wa karamati. Allah bersumpah. Kalau kita panggil wa izzati ni, dia guna waw. Macam kita kalau mengaji nahunya, kalau kita nak sumpah macam mana? Wallah. Betul tak? Menggunakan kata waw tu. Wallah, tallah. Maka Allah menggunakan waw sumpah.
Wallah, wahai malaikat aku, dia sumpah atas diri dia sendiri, demi kemuliaan aku, wa jalalati, demi kemuliaan aku, wa karamati, wahai malaikat, demi Allah, demi kedudukan yang tinggi aku, wa uluwiti, demi kemurahan, ketinggian, kebesaran aku akan ampun dosa mereka ini, dan aku akan terima apa yang mereka minta. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu macam tu kepada malaikat. Satu persoalan dalam hadis ni bagi kita, kenapa Allah soal malaikat macam ni? Kenapa Allah perintah suruh malaikat itu turun suruh tengok kita? Maka Allah maksud dalam hadis ni, Allah suruh turun malaikat ni apabila malam itu malam Lailatul Qadar, Allah perintah malaikat ni turun mai ke bumi ni, pergi rumah ke rumah. Seandainya orang tu dia buat ibadat di rumah, pergi masuk dalam rumah, pergi salam dengan orang tu, pergi minta maaf. Allah suruh malaikat turun, semua malaikat ni masuk ke rumah-rumah orang yang buat ibadat di malam Lailatul Qadar tu, masuk bagi salam dan minta maaf. Kenapa Nabi minta maaf kat kita? Rupanya malaikat ni ada satu kesalahan pada kita, ya, minta. Sehinggalah dalam hadis apa dia, kalau nak dihuraikan dalam hadis ni, seandainya malam itu malam Lailatul Qadar dan orang tu menyelam dalam laut, tapi dia berzikir dalam laut, duk tengah menyelam, duk tengah tembak ikan dalam laut ni, tiba-tiba dia berzikir, sedangkan malam itu malam Lailatul Qadar, Allah perintah malaikat kena selam dalam laut, pergi jumpa dia, salam dan minta maaf di bawah. Sekali kita akan tengok apa tujuan Allah suruh buat macam ni, ya. Maka malaikat ketuk pintu rumah kita, bagi salam dulu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Cik Indul ke ni, malaikat Jibril bagi salam. Ada ketuk pintu tak malam tadi? Tak ada. Tak ada, malaikat Jibril tak datang, malaikat Jibril, saya malaikat Jibril ni, buka pintu bagi dia masuk rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, siapa tu? Malaikat Mikail, buka pintu bagi masuk rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, siapa tu? Malaikat Maut. Malaikat Maut jangan bagi masuk. Dia masuk salam kita dalam keadaan kita tak sedar pun, dia boleh masuk rumah kita. Seandainya malam itu malam Lailatul Qadar, orang tu dia akan rasa semacam, dia akan satu rasa. Maka itulah salam daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kena minta maaf dengan kita. Allah suruh. Pasal apa pergi minta maaf kat kita? Masa cipta Adam, kita ingat balik, Allah kan cipta Adam. Allah buat kita di bumi ini kita ni jadi manusia ni penghuni yang kedua. Allah buat bumi, Allah buat langit ni, Allah buat makhluk ni ambil masa 6 hari. Allah buat bumi ni, dah siap bumi ni, penghuni yang pertama ni jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, ayat Al-Quran kan, illa liya'budun. Itu ayat Al-Quran. Bumi ni Allah buat, penduduk yang pertama makhluk di bumi ni jin. Jin ni macam kita perangai, macam manusia perangai. Dia pergi kerja kilang, dia bawa lori, dia ada supermarket dia, ya? Dia ada bisnes dia. Ada yang kafir, ada yang Islam, jin ni. Maka begitu juga manusia ni, ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang bunuh orang, jin pun sama. Maka apabila jin ni dah buat maksiat di muka bumi ni, Allah hapuskan mereka ini. Kemudian Allah nak buat pula manusia, perangainya, kehidupan mereka macam jin, manusia ni pun. Malaikat tanya, wahai Tuhanku, kau nak buat makhluk apa ni? Allah kata, aku nak buat makhluk manusia. Bukankah Tuhan kamu telah hapuskan jin-jin ni, kenapa nak buat spesies yang sama? Bukanlah maksudnya malaikat ni menentang Allah, tapi macam hairan. Macam hairan, kenapa nak buat benda yang sama? Mereka ni perosok muka bumi. Allah jawab pada dia, wahai malaikatku, engkau tidak mengetahui apa yang aku mengetahui.
Allah lebih mengetahui. Tapi malaikat tetap taat kepada Allah, tapi soalan seolah-olah macam tak puas hati dengan kita. Depa ni geng maksiat ni. Dia tengok Allah perintah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi ambil tanah, aku nak buat makhluk manusia. Jibril terbang di pelosok dunia, pergi ambil tanah. Sampai di satu tempat, apabila Jibril ni nak ambil, nak cekau tanah ni akan tanya. Kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, kan? Cerita dia panjang. Tanah ni tanya, wahai Jibril, apa tujuan kau nak ambil aku ni? Kata Jibril, Allah perintahkan aku ni ambil kamu untuk nak buat manusia. Jawab tanah ni merayu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, janganlah ambil kami, janganlah ambil aku buat manusia, kerana esok manusia ada yang kufur kepada Allah. Apabila kufur kepada Allah, manusia akan masuk neraka, dengan aku sekali kena masuk neraka. Tanah ni merayu kepada malaikat Jibril, tak jadi nak ambil. Jatuh air mata Jibril ni kerana merayu, rayuan tanah ni, jangan ambil dia, jangan ambil dia, ambillah benda lain, jangan ambil aku, kerana manusia ni perosak muka bumi. Esok manusia ni ada Islam, ada kafir. Apabila kafir masuk neraka, aku tanah, dijadikan dengan tanah, masuk neraka sekali. Balik menghadap Allah Subhanahu wa taala, Jibril tak jadi nabi. Allah perintah malaikat yang kedua, Mikail, pergi serupalah, pergi ambil tanah, serupalah tanah merayu kepada malaikat Mikail ni, jangan ambil aku, esok manusia ni kufur, buat maksiat, mereka kena masuk neraka, dengan aku sekali masuk neraka. Tak jadi, malaikat Mikail ni pun tak sampai hati, rayuan tanah ni tak sampai hati. Balik menghadap Allah Subhanahu wa taala, begitulah repot dengan Allah, tak jadi. Allah perintah malaikat yang ketiga, malaikat apa dia? Israel, malaikat maut. Pergi malaikat maut ni pun ambil tanah serupa juga, merayu, wahai malaikat Israel, janganlah ambil. Malaikat maut, janganlah ambil aku, tanah ni merayu, kerana manusia ni kufur kepada Allah. Satu hari nanti mereka akan masuk neraka, dengan aku sekali kena masuk neraka. Apa jawab malaikat maut? Aku lebih taat kepada Allah berbanding dengan pujuk rayuan kamu. Ini perangai malaikat maut, kan? Dia ambil tanah, maka dia ambil tanah merata pelosok dunia, ambil tanah sana, penjuru bumi sini, penjuru bumi sini, maka dicampur. Sebab tu manusia, kalau dia tidak sama, perangai dia tidak sama. Orang putih cara orang putih, kerana hasil daripada campuran tanah yang berbagai-bagai. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka barulah dibentuk, diuli menjadi patung Adam ni keras. Tempat uli itu tempat dia buat tu. Kenapa Allah nak kena ada tanah kan? Sedangkan Allah ni iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Betul tak tu? Kenapa nak ambil tanah, kena perintah Jibril? Tuhan tak boleh ambil sendiri kan? Sedangkan Tuhan kata kun fayakun, jadi. Kan? Inilah hikmah-hikmah yang manusia tak tahu. Begitu. Ambil, kenapa buat daripada tanah manusia ni? Buat daripada besi ke, okey sikit. Buat daripada kayu ke, buat daripada tanah. Maka kawasan yang dibuat tembikar patung Adam ni keras, tanah. Macam kita mana uli tanah buat patung tu. Kemudian kawasan tu dia kata pada luasnya kawasan itu antara Mekah dengan Taif. Luas tu, luas tempat diuli Adam tu, seluas tu. Berapa lama tu duduk keras itu? 40 tahun akhirat. 40 tahun barulah ditiup ruh. Ingatlah, ruh bukan dicipta, ruh ditiup. Tu panggil ruh ni tiupan Allah. Ruh kita, ruh ni sebab tu dia tak mati, dia ditiup, bukan dicipta. Dia tengok Nabi Allah Isa alaihissalam mengandung kan dengan Maryam, ditiup melalui hidung dia, ruh. Begitu. Maka balik pada hadis kita tadi ni, apa dia? Malaikat akan soal Allah, kenapa nak buat makhluk ni? Itulah dia ada kesalahan dengan kita. Malam Lailatul Qadar pergi minta maaf balik, hang salah sangka dengan geng ni, dengan manusia ni. Tengok manusia, kamu sangka mereka tidak taat kepada aku. Hari ni tengok orang taman PT7 ni dia taat kepada aku. Pergi minta maaf dan kirim salam.
tu kalau kita nampak lah, lari kita, dan malaikat akan datang pada kita. Kemudian balik pada hadis kita tadi apa dia, wa'uluwi wartifa'i makani la jibahunna fayaqulu irji'i faqad afartu lakum wa baddaltu sayyiatikum qalu ya farji'una maghfara lahum. Allah kata hari ini, wahai malaikat, kau tolong amin apa yang mereka minta pada malam itu, dan hari ini aku tukar keburukan kamu kepada kebaikan. Dulu kan ada sifat buruk sikit malaikat ni pada kita, sangka buruk sikit lah. Allah kata apa dia, itu pun dikirakan kesalahan, minta maaf, dan keburukan itu aku tukarkan kepada kebaikan balik malaikat ni. Bayangkan keburukan sikit macam tu pun kena minta maaf. Sebab tu yang orang kata apa dia, kalau dosa dengan Tuhan boleh kita minta ampun, dosa sama manusia nak kena pergi minta maaf pada dia balik. Ni malaikat ni dia ada kesalahan dengan kita, dia kena pergi minta maaf. Habis ambil hadis yang kedua, satu lagi hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in amiltu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu hari Aisyah pada ketika bulan Ramadan, Aisyah tanya Rasulullah, isteri kesayangan ni, dia kata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Isteri panggil Rasulullah, dia tak panggil wahai sayang, wahai abang Muhammad, dia tak panggil macam tu. Ya Rasulullah. Aisyah tanya, in alimtu ayya lailatul qadri, seandainya malam itu malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku nak minta kalau malam tu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kalau andainya malam ni malam Lailatul Qadar, apa yang patut aku minta kat Tuhan? Aisyah ni dia cerdik, dia tanya macam tu. Apa jawab Nabi? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, macam mana kita berdoa selalu kan, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya engkau adalah ampun. Nah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun. Engkau suka keampunan, maka ampunkanlah dosa aku. Nabi pesan satu je, minta ampun dosa dulu, minta ampun dosa, minta ampun dosa, minta ampun dosa. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita nak selamat dunia akhirat ni bergantung pada dosa. Akhirat nanti syurga ataupun ke neraka bergantung pada dosa. Sebab itulah datang satu syair daripada alim ulama. Satu syair dia kata pada, ya Allah, tidaklah aku minta kamu ni terima segala amalan aku. Ni syair, bukan hadis. Ulama ni dia suka syair, dia selalu duk bersyair ni. Ya Allah ya Tuhanku, aku tak minta kamu terima segala amalan aku. Syair dia bunyi begitu. Dia kata, hanya aku minta kepadamu, engkau hapuskan, engkau padamkan segala dosa-dosa aku. Itu syair. Kita tengok macam pelik tadi. Pasal apa tak minta bagi Allah terima amalan dia, tapi rupanya dia minta apa dia? Dia kata, hanya aku minta kepadamu, engkau padamkan segala dosa-dosa aku. Ini syair orang-orang alim ulama. Maka tuan-tuan, dua hadis menjadi kesimpulan ini pada kita, pengajaran kepada kita pada pagi sikit sangat ni, kita ni penghujung sangat lah. Jangan miss walaupun satu malam qiyamul lail lah, tiap-tiap malam, ya Allah ya Tuhanku, engkau rezekikanlah kepada aku Lailatul Qadar. Kerana kita banyak dosa. Selamat ataupun tidak bergantung pada dosa kita. Dosa ni walaupun sedikit kena azab juga di hari akhirat, kerana Allah dia maha adil. Cuma atas rahmat Allah lah, kalau orang tu dosa banyak, Allah nak lepas itu pada hakikat Allah kan. Tapi kita minta ampun dosa kerana Allah tunggu kita ni. Allah tolong kita berbagai-bagai cara untuk kita minta ampun dosa. Tapi ada sebahagian manusia dia tidak minta ampun dosa.
kita jangan jadi golongan-golongan yang berat mulut untuk minta ampun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan sekadar itu. Lepas raya nanti baru kita baca sambung balik tafsir surah Yasin kita, kan?